Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang sebanyak dan setingginya kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia yang Allah anugerahkan kepada kita, dapat meneruskan kehidupan kita sebagai orang yang beragama, orang yang taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita masih lagi dalam surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir, surah yang ke-74 daripada awal Quran dan surah yang ke-8 dalam juzuk ini. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita dah mula pengenalan surah dan juga perbincangan tentang Al-Muddathir. Kemudian kita tu dah bincang tentang 7 wasiyatullah li'ibadihi, wasiat yang Allah Ta'ala pesan kepada hamba-hambanya agar melakukan 7 perkara di dalam kerja-kerja dakwah, kerja-kerja menyampaikan Islam ini kepada masyarakat. Maka kata di para ulama, 7 wasiat ini berkaitan dengan dakwah, dengan akhlak, dengan kemuliaan diri, dengan baik jiwa. Siapa dia tidak beramal dengan 7 ini, falan yastati an yakuma bi amrillahi haqqal qiyam. Siapa dia tidak melakukan 7 perkara ini, dia tidak akan dapat menunaikan hak sebagai pendakwahnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, 7 wasiat yang telah kita bincangkan itu adalah sentiasa dihayati dan dipelajari, dan kita tadabbur ayat-ayat ini dalam perbincangan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Tafsir yang ana baca ni nama dia Pimpinan Ar-Rahman. Ini nama kita ni, Pimpinan Ar-Rahman. Kita ini dikeluar oleh Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Jadi terjemahannya oleh Abdullah Basmeh dan beberapa orang lagi sahabat-sahabat dia, rahimahumullahu ta'ala jami'an. Kita ni ada yang Jawi macam ni dan ada yang Rumi, dua-dua. Mudah dapat, di mana-mana kedai boleh dapat, insya-Allah. Dan senang didapati. Terjemahan dia pun ada huraian-huraian nota kaki yang memudahkan untuk kita memahami maksud ayat-ayat yang dibaca itu, insya-Allah. Baiklah, kita mula. Para jemaah yang sudah ada mushaf, yang sudah ada Quran di tangan, kita akan baca beberapa ayat, kemudian kita akan masuk pada terjemahannya, insya-Allah. Ayat ini kita mula dengan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر
fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Ini ayat, beberapa ayat yang kita baca. Para jemaah sekalian, kita masuk kepada ayat yang awal yang dibaca ini, iaitu ayat yang ke-8. Ada jemaah yang tertanya, dia kata, kenapa Ustaz sekali baca bismillah, sekali tak baca? Muslimin dan muslimat, kaedah kita baca Quran, kalau kita mula daripada awal surah, maka yang pertama kita kena mula a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam 114 surah ini, satu surah yang tidak ada bismillah, iaitulah surah Al-Bara'ah. Bara'atun minallah. Maka pada surah itu kita cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atun minallah. Adapun kalau kita baca di tengah surah, macam yang kita baca hari ini, bermula dari ayat 8, maka kita baca fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Bila baca Quran, kamu mula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian terus kepada ayat. Itu cara bacaan. Baik, kita pergi kepada, setelah kita bincang tentang 7 wasiat yang menjadi keperluan di dalam jiwa para pendakwah, pendidikan dari sudut akhlaknya dan persiapan dirinya, maka kita berpindah kepada ayat yang ke-8, tajuk yang baru, iaitu at-tazkir bima'na min a'zami ma'anir risalah, memperingatkan tentang tujuan risalah ini mari untuk mengajak manusia supaya mengingati Allah Azza wa Jalla dan al-ba', mempercayai dibangkit semula selepas daripada mati. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, ana baca kembar dengan tafsir ini, pagi tafsir, petangnya kita baca kitab Al-Alamul Akhir, Alam Akhirat. Kalau para jemaah perhatikan, dua kuliah ini, yang tafsir ini dengan yang pengembaraan ke alam akhirat, tajuk dia hampir sama. Sebab apa? Sebab surah-surah yang kita baca ni surah Makkiyatun. Surah yang berkait, yang diturunkan di Mekah, kebanyakannya berkait dengan keimanan kepada Allah dan kepercayaan kepada al-ba', bangkit semula. Maka dalam kitab itu, Al-Alamul Akhir, perjalanan kita ke akhirat, maknanya setelah kita mati, masuk kubur, keluar kubur, pergi ke sirat, pergi ke timbangan. Itu dia panggil semua tu Al-Ba'ts. Nak mentakrirkan kepercayaan kepada Al-Ba'ts, iaitulah beriman kepada adanya hari akhirat. Beriman kepada adanya hari akhirat. Sebab itu dua tajuk itu hampir sama. Karena surah Makkiyah, dia tidak ada hukum, dia lebih kepada akidah, tasbitul akidah, dan nak menenangkan hati Nabi, nak menguatkan iman orang Islam di awal yang penuh dengan ranjau dan duri dan cabaran, yang kita akan baca dalam siri ini, insya-Allah. Dalam ayat yang ke-8 Allah kata apa? Dia panggil al-maghza ataupun makna besar dalam risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa al-ba'tsu, bangkit semula di akhirat. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, kerana apabila ditiup sangkakala. Sangkakala, kata di pengkaji, hazihil ayah al-wahidah, inilah ayat yang unik, satu-satunya ayat yang disebut padanya an-naqur. Dalam 6,000 ayat lebih tu, sekali ni ya sebut an-naqur. An-naqur iaitulah serunai sangkakala. Serunai sangkakala, as-sur. Dalam ayat lain Tuhan kata, wa nufikha fis-sur, apabila ditiupnya serunai. Yang sini kata nuqira, apabila ditiupnya an-naqur, serunai sangkakala. Jadi para jemaah sekalian, ulama kata serunai itu apa dia? Qarnun, macam tanduk lembu itu. Tiup. Allah Ta'ala yang maha mengetahui dengan sifatnya. Itu gambaran saja. Maka bila kita kata tanduk, macam tanduk, jangan duduk khayal, macam orang duduk jual aiskrim, tu duduk tiup, panggil-panggil budak-budak mari tu. Sebab ini termasuk dalam perkara ghaib, amrul min amril ghaibi, dan min amril akhirah.
perkara yang gaib, perkara tentang akhirat, maka kita jangan duk khayal dengan kepala kita, tak akan nampak. Tetapi yang naknya, kita kena fikir bagaimana rasa takut dengan peristiwa hari yang sangat dahsyat itu. Sepatutnya begitu. Kita kena duduk di mana? Duduk dia berfikir tentang hari yang cukup dahsyat itu yang menakutkan. Jangan duduk mikir lagu mana, bagaimana, itu semua tu kecil belaka tu. Maka dalam perkara ghaibiyah, umum benda-benda yang gaib macam ni, kita kembali kepada wahyu, kembali kepada apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kepada apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Kalau kita mikir ngotak kita, pening kepala lalu. Sama juga saya nasihatkan, dalam isu ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, kita kena mikir dengan cara laisa kamislihi syai'. Jangan duk mikir ngotak kita takhayyulat. Kita duk bayangkan, duk gambar. Itu semua tu permainan syaitan dalam kepala kita supaya kita khayal benda ni. Kita mengatakan khayalan itu tidak diambil kira, tidak terpakai. Baik, para jemaah sekalian, apabila ditiupnya sangkakala, maknanya berlakunya kiamat. Sudah berlakunya kiamat. Apa jadi dengan orang-orang yang menentang Islam, yang tidak ikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Maka saat yang demikian ialah saat berlakunya hari yang sukar. Allahu Akbar. Hari itu, bila dia tiupnya sangkakala, sama ada as-sur ataupun an-naqur, dua-dua itu menunjukkan tiupan serunai sangkakala. Maka pada hari itu, hari yang sangat berlakunya susah. Hari yang sukar. Hari yang payah. Payah kepada siapa? Tengok ayat yang ke-10. Alal kafirina ghairu yasir. Kepada orang-orang kafir tidak lagi mudah nak mengelak azabnya. Tengok. Dalam ayat ini ada dua sir-sir. Kan? Nah, itu bahasa. Al-Quran ini menarik bila kita dengar tak jemu. Sebab dia kalam Rabbina, yaumun asir alal kafirina ghairu yasir. Maknanya itu dia panggil, ayat ini bukanlah ayat nak berulang, tapi dia panggil takkid wa takhsis. Takkid bahawa memang susah hari itu. Satu lagi dia panggil takhsis. Apa makna takhsis? Susah tu kepada siapa? Lil kafir alal kafirin, bagi orang yang kafir. Bagi orang yang kafir akan susah. Bukan kata susah, sangat susah. Semua orang susah. Asirun 'alan nasi kafatan. Susah bagi manusia semuanya. Semua orang susah. Dalam cerita As-Sirat, ana dah baca beberapa kisah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk menunggu di situ. Nabi berdoa, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, biar umat aku ni melintasi sirat dengan aman dan damai. Dan juga pada hari itu masing-masing menyebut nafsi, nafsi, aku nak lepas aku, ya tak boleh nak cara ke orang lain. Di saat itu tak ada siapa nak peduli dengan orang lain, kan? Ibu bapa, adik-beradik semua pakat lari, mu aku tak peduli dengan orang lain. Tapi nak banding orang kafir dengan orang Islam, maka ayat ini dia panggil taksis. Kesusahan berat itu lebih-lebih lagi khas kepada alal kafirin, kepada orang kafir. Orang yang beriman tak susah, susah mengikut darajat masing-masing. Kita dah belajar dalam bab sirat. Nabi SAW gambarkan bahawa ada orang yang melintasi sirat seperti kilat menyambar. Lap, duduk seberang. Tarfat ain, macam kelip mata. Lap, kita tutup mata, buka, duduk belah sana. Ada orang yang makhdush, ada orang yang dicakuk, ada orang yang jatuh, wali'iyazbillah. Maka, dalam masalah ini, munasabah ayat ni apa? Sebabnya, puak-puak kafir ni, kena ke Nabi. Menyusahkan Nabi di atas dunia ni, mallahu bihi alim. Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui susahnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam menghadapi kerenah puak-puak kafir, anak beranak dia juga, orang kampung dia juga, maka oleh kerana susah dak pendakwah aku di dunia dulu, di akhirat esok asirun, aku susahkan kamu di sini, wal iyaz billah. Sebaliknya, dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man yassara mu'siran yassarahullahu yaumal qiyamah. Siapa dia mempermudahkan orang susah atas dunia, maka Allah Taala permudahkan urusan di akhirat esok. Siapa dia nak suruh Allah permudahkan urusan dia di akhirat, kita permudahkan urusan orang atas dunia ini. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Dan dalam hadis lain, man farraja an mu'minin kurbatan min karabid dunia. Siapa dia lepaskan kesusahan orang mukmin atas dunia ini, Allah Taala lepaskan susah dia di akhirat. Ada timbang tara ataupun timbal balas. Siapa dia permudah ni, Allah Taala janji nak mudahkan urusan dia di akhirat. Maka siapa dia menjadi ketua-ketua pejabat, ketua urusan apa saja, yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan payah. Mudah-mudahan Allah Taala permudahkan urusan kita di akhirat esok. Kalau tuan-tuan rasa nak, buat. Setengah orang ni cengih kita pergi buat urusan dengan dia, marah tak, padahal benda boleh simple je. Kata orang kalau benda boleh bincang, kenapa nak kelahi? Istilah orang muda-muda ni. Kalau benda boleh bincang, kenapa nak kelahi kan? Kalau benda boleh berunding, kenapa nak balah? Tak usah lah. Tapi bukan semua benda boleh rundingkan dalam isu-isu prinsip agama. La. Kita dah belajar dalam surah Al-Kafirun, tidak ada tolak ansur, toleransi di dalam asas agama, prinsip agama tidak. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-11. Zarni wa man khalaqtu wahida. Jangan engkau bimbang wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkanlah aku sahaja dengan orang yang menentangmu. Kita ni kalau Allah Taala ada jawab cakap macam tu, tak usah duk cakap banyak. Orang hak lawanmu, orang yang menentang kamu, zarni, tinggal kat aku. Mu jangan peduli. Mu pergi peduli kepada orang-orang yang nak menerima dakwahmu, layan orang tu. Jadi siapa dia orang ni? Tengok dalam tafsir pimpinan kata, orang yang dimaksudkan oleh ayat ini pada masa turunnya ialah salah seorang ketua kaum kafir Mekah yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta bermegah-megah dengan harta kekayaannya yang banyak dan anak pinaknya yang ramai. Tanda tuan-tuan sebagai rekod sejarah, nama dia Al-Walid bin Al-Mughirah. Tulis. Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku saja dengan orang yang menentangmu. Siapa dia orang tu? Ajma'al ulama. Ulama telah setuju sepakat bahawa ayat ini turun kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Tanda nama besar ini. Figure kafir yang berat ni nama dia Al-Walid ibn Al-Mughirah. Allah kata apa? Wa man khalaqtu wahidan, yang aku ciptakan dia dalam keadaan seorang diri, tidak berharta dan anak pinak. Mana manusia ni mari mana? Mari ke dunia ni seorang. Ada orang mari ramai-ramai, kan? Tak ada orang mari ramai-ramai. Ada juga yang mengatakan Al-Wahid di sini sifat kepada Al-Walid. Al-Walid tu orang gelar dia Al-Wahid. Sebab apa? Dia unik. Apa unik dia tu? Kan? Sebab dia ni banyak benda. Hartanya banyak. Anaknya ramai. Allah Ta'ala sebut satu-satu. Tuan-tuan tanda, cerita Al-Walid dalam ayat ini sehingga sampai ayat 26. InsyaAllah kita sampai di sana. Sampai ayat 26 daripada ayat yang kita baca ni, khalaqtu wahidan ni, ayat 11 sampai 26 itu cerita tentang Al-Walid yang kita akan baca, kita akan teliti, kita akan tengok dalam ayat ini insya-Allah. Maka biarlah kita belajar untuk mengetahui puak-puak kafir ni apa dia. Al-Walid ni hebat ataupun Al-Wahid. Al-Walid tu nama dia. Al-Wahid tu orang gelar dia Al-Wahid, mana orang yang unik. Kata orang 1001 dia ni. Maknanya hebat dia. Apa yang hebatnya? Tengok.
Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata satu hari, panjang cerita ni, saya baca kepada tuan-tuan, biar kita memahami kronologi sejarah yang berlaku. Sejarah yang berlaku, sebagaimana ditulis oleh para ulama sirah dan juga ulama sabab nuzul. Dia kata Al-Walid telah berkumpul bersama dengan geng-geng dia daripada pembesar-pembesar Quraisy. Al-Walid di sini za sinnun, makna orang yang tua. Kalau bertarah agak, orang hebat lah. Dalam ramai-ramai ni, dia yang paling tua sekali. Tak tahu berapa umur dia. 100 tahun ke 90 ke 80. Yang pentingnya dia kata, orang yang kibar sin. Makna orang tua, sinnun. Orang panggil orang berumur dah. Orang yang berumur tak semestinya boleh ikut Nabi, walaupun patut orang berumur ni mudah insaf, tak buat onar kepada orang, tak kacau orang, tapi dia jadi bapa pengacau di Mekah, orang yang sudah tua. Jadi oleh kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diwahyukan bila? Pada bulan Ramadan, kan? Lepas Ramadan mari Syawal. Jadi ayat di antara Iqra dengan Muddathir ada terputus di situ. Ada ulama mengatakan lebih kurang 40 hari. Pendapat yang kuat kata 40 hari. Ada kata 15 hari. Maknanya kalau bulan Ramadan, turunnya wahyu yang pertama itu dalam mengikut hadis Wasilah Ibnul Asqa, iaitulah pada 24 Ramadan. 24 Ramadan campur dengan 40 hari. Jadi berapa? Dalam awal Zulqa'dah. Dia panggil awal Zulqa'dah ataupun akhir Syawal ataupun awal Zulqa'dah. Ada setengah kata 17 kan. Kalau 17 akhir Syawal ataupun awal Zulqa'dah, maknanya musim haji sudah datang. Kan? Jadi Al-Walid ni berkumpul. Kumpul dengan buak-buak dia. Dia kata, ya ma'syara Quraisy, buak-buak Quraisy, kita ni akan menghadapi musim haji. Musim haji tahun ni ada new normal. Ada norma baru di Mekah ini. Iaitulah orang mengaku jadi Nabi dan dia condemn semua amalan-amalan tok nenek kita, semuanya dikatakan syirik, dikatakan menyeleweng. Jadi kita terpaksa kena menghadapi suasana baru yang ada di Mekah. Apa kita nak buat? Sudahlah, mesyuarat dah buat dia. Kita mesyuarat hari ni, kita ambil satu pandangan. Jangan berpecah puak kita. Dalam istilah penduduk kata, puak kita, set kita jangan balah, jangan pecah. Yang penting kita nak qausan wahidan, macam orang panggil satu peluru je, kita nak tembak Muhammad ni, supaya orang mari haji tidak terpengaruh dengan dia. Tidak terpengaruh dengan dia. Qalu, kata di ahli mesyuarat, anta ya Aba Abd Syams. Gelar Al-Walid ini Abu Abdi Syams. Mana bapak hamba matahari. Biasalah puak syirik ni, hamba tu hamba ni. Sebab itulah kita nasihat kepada ibu bapa, jangan buh nama Abdu anak dia tu kecuali kepada hak nama-nama Ar-Rahman. Abdul Rahman, Abdul Basit, Abdullah. Itu tak apa nama. Ada setengah orang yang tulis Abdul Umar. Lah, mana boleh buh nama Abdul Umar, hamba Umar. Mana boleh? Tidak boleh. Maka kita mengatakan, dikata, ya Aba Abdi Syams. Ayah pok mata budak hamba matahari. Aqim lana ra'yan, naqulu bihi. Tuan je cakap senang. Bagi pandangan, cadangan ini yang kita nak kata. Kemudian, kami akan ikut semua. Apa dia panggil, cyber tropa kami ini akan serang dengan satu pandangan je. Al-Walid kata, bal antum. Kamulah orang muda ni bagi cadangan. Kan? Kenapa suruh aku nak dengar pandangan kamu? Baiklah. Cadangan yang pertama kata, kita tuduh dia ni kahin ahli nujum. Walid kata, wallahi ma huwa bikahin. Tak boleh. Kita kenal ahli nujum ni, perangai dia, berapa dia. Hak ni lah ini. Kan? Tak ada kata-kata dia menunjukkan dia main nujum. Bangun hak yang kedua pula. Ginilah tuan. Majnun. Cadangan yang kedua, dia gila. Al-Walid kata, wallahi ma huwa, mana ada gila? Orang gila ni kita tahu. Berjalan sepak kertas tak tahu mana ni. Kan? Ni dok ni. Tak ada.
Bangun yang ketiga pula, ginilah kita tuduh dia syair, penyair. Bahasa sedap, tapi tak apa-apa. Hei, wali kata kita kenal belaka ahli-ahli syair ni. Ni bukan ni macam ni. Bangun yang keempat, kita tuduh dia sahir, ahli sihir. Wali kata, ya ni pun tak relevan juga ni. Tak relevan juga. Sebab kita kenal orang sihir ni. Akhir kali, dah. Tak betul belaka, yang mau pilih apa? Oh, jadi ahli mesyuarat kata, kalau tak setuju belaka, yang tuan pilih apa dia? Moga dia orang tua, beri dia lah. Kan? Qal, wallahi inna liqawlihi la halawah. Masya Allah. Dia kata, wallahi, ucapan Muhammad ni sangat manis. Bahasa dia sangat dengar. Sangat indah. Kan Nabi baca Quran. Tapi, aku duk mikirlah, yang paling logik sekali, kita ambil satu dalam 4 tadi, kita tuduh dia sahir, ahli sihir. Sebab apa? Sebab kerja ahli sihir ni, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, orang yang boleh memisahkan, memecah belahkan masyarakat, memisahkan di antara orang. Jadi kerja Muhammad juga menyebabkan orang berpisah. Ya ikut dia masuk Islam, berpisah dengan keluarga dia yang kafir. Jadi tuduhan kita kepada dia, sahir. Sahir. Yang lain tak relevan. Tuduh sahir. Tuduh dia ahli sihir. Sihir lah. Fatafarraqu bidzalik, maka mereka pun sesalah majlis tadi dengan keputusan resolusi dia punya ijtima', iaitulah kita tuduh dia ni sebagai ahli sihir pada musim haji tahun ni. Baik, para jemaah sekalian, Allah sebut di sini zarni. Manakala zarni ni kita kata biar kat aku lah. Supaya juga masyarakat tempat kita kan. Kalau ada orang mengacau, ketua kedai biar apa, serah kat aku. Give me. Mana bui kat aku lah selesai masalah ni. Allah bagi tahu ke Nabi SAW, tak sudut mikir banyak Muhammad. Mu sampaikan dakwah, jalankan tugas, zarni, tinggalkan manusia kerah kepala ni, biar aku uruskan. Allahu Akbar. Maka ada yang mengatakan khalaqtu wahidan, maknanya lah dia ni jadi mari daripada seorang diri, bukan kuat pun. Allah Taala kata kama walaqad jitumuna furada. Di akhirat esok memari seorang diri seperti aku keluar daripada perut seorang diri dulu. Kan? Jadi ada kata wahidan di sini, makna orang yang aku buat seorang-seorang yang keluar daripada perut mak dia, lepas pada ni jalan seorang pula. Ada kata wahidan di sini dengan makna orang yang unik. Pelik. Nak cari orang macam dia di Mekah ni pelik. Maknanya dengan kayanya, dengan anak ramainya, dengan panjang umurnya, dengan pengaruh yang kuat. Orang panjang umur tapi pengaruh dia hebat, otak tak nyanyi, masih lagi boleh jadi ketua, boleh jadi lead, perancangan jahat ada dalam sejarah Islam ini. Baik, kita pergi kepada ayat seterusnya. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Tengok, kelebihan Al-Walid ni yang pertama, yang pertama tadi dia ni pelik. Dan aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak. Ini ujian. Allah Ta'ala nak uji dia, panjang umur, sehat molek, kaya. Pula pengaruh kuat. Hebat. Jadi orang ni dia tak akan mengalah. Jadi aku beri kepada dia malan tawilan, harta. Malan mamdudan, mana harta yang banyak. Bahwa aksarun nasi malan. Mana kalau nak kira ahli korporat Mekah, dialah yang paling kaya. Maka bila dia paling kaya, dialah yang paling sombong, kan? Dengan harta dialah dia bangunkan Mekah, support dia punya bajet Kaabah, tolong orang jemaah haji. Jadi orang hebat dia. Orang mari Mekah cari wali belaka sebab dia buat jamuan, dia jaga Kaabah, macam-macam. Itu yang pertama. Ayat yang ketiga pula, wa banina syuhuda, serta anak pinak yang ramai yang sentiasa berada di sisinya. Anak dia ramai, duduk sekali dengan dia. Ni hebat ni. Ada values khas bila anak duduk sekali dengan kita. Banin ay kasirin, ramai anak dia. Ada riwayat yang mengatakan
anak dia 13 orang. 13 orang, kira ramai lah tu kan. La yaghibuna anhu, tidak jauh duduk Mekah sekali dengan dia. Kita ni kadang-kadang anak ramai, tapi jadi pengantin baru semula. Betul tak makcik-makcik kita? Berapa anak makcik? 10 orang. Yang duduk kat rumah siapa? Abah dia seorang. Mana anak? Kata pindah. Walid, kelebihan dia, anak ramai, duduk sekali. Seronok kita duduk sekali ramai-ramai ni kan. Baru ni kena PKP. Kebetulan anak balik nak cuti sekolah. Kena PKP. Bolehlah rasa duduk sekali 3 bulan. Kita kata rahmat. Di sebalik Covid. Duduk sekali, makan sekali, puasa sekali, solat berjamaah sekali, bertazkirah sekali. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Barulah kita rasa duduk sekali. Kalau tidak, balik 3 hari, tak? Setengah tu balik sehari raya pertama rumah mak, raya kedua rumah mertua. Nak kata apa? Tahun ni PKP mari. Duduk situ. Artinya, kita kalau boleh berkumpul balik dengan anak beranak ni, mana hebat. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita anak yang ramai, tapi anak tak duduk jauh, duduk dekat dengan kita belakang. Khidmat, mak ayah nak apa, tengok mak aku, anak cucu pergi mari. Seronok kita. Jadi Walid ni di antaranya, Banin. Banin itu anak laki-laki. Itu orang hebat benar. Nah, kalau ada anak laki-laki, orang Arab ni, dia tak suka anak perempuan. Jadi Allah Ta'ala sebut, Banin, anak laki-lakinya ramai, syuhud, la yaghibun, duduk sekali dengan dia. Kita ni apa boleh buat? Tak, rezeki masing-masing. Ada anak kita didik daripada kecil. Tak ada kecil molek. Masuk tingkat 1, masuk asrama. Jauh dah sekali. Habis tingkat 5, 6, masuk EU. Jauh pula. Boleh kerja posting pula, jauh pula. Maknanya anak kita ni, kita duduk dengan kita setakat darjah 6 saja. Allahu Akbar. Setakat darjah 6, lepas tu tak jadi hak orang lain. Boleh menatu hak jauh pula, tak kena dah mak. Na'udzubillah. Ada orang menantu jauh tapi baik. Ramai. Alhamdulillah. Baik. Berapa dah kelebihan Walid? Pengaruh, harta, anak, ramai, laki-laki belakang, duduk sekali. Wa mahattu lahu tamhida. Dan aku mudahkan baginya mendapat kekayaan dan kekuasaan dengan sesudah-sudahnya. Jadi mudah benar Allah Ta'ala buka lorong ke dia tu. Kaya, pengaruh, ada belaka, menyebabkan kafir itu lagi tinggi. Ayat yang ke-15, Allah kata apa? Thumma yatma'u an azid. Kemudian ia ingin, dia tamak sangat supaya aku tambah lagi. Nak lagi. Harta nak banyak lagi. Anak nak ramai lagi. Pengaruh nak besar lagi. Tak cukup lagi dengan jawatan yang sedia ada. Itu dia panggil tamak. Summa yatma'u. Tulis para jemaah sekalian. Tamak dalam perkara dunia dicela. Tamak nak ke akhirat dipuji. Tamak juga. Mana orang tamak ke dunia ni, itu tercela sifat dia. Sebab bila dia tamak, dia akan jadi rakus. Ambil ni, halal ke haram ni, peduli apa? Yang sekarang ni zaman orang kumpul harta. Nabi sebut dalam hadis, di akhir zaman, orang tak peduli lagi harta dia mari daripada sumber mana, yang penting masyuk. Istilah orang muda kata masyuk, maknanya boleh piti. Halal haram jangan tanya. Itu dia panggil tamak yang dicela pada syarak. Satu lagi tamak yang dipuji, tulis itu. Iaitulah tamak ke akhirat. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah gambarkan, Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Inna natma', kami sangat tamak supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kami. Itu tamak dipuji. Dalam surah Al-Syu'ara juga, Wallazi atma'u an yaghfira li. Aku tamak supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa aku. Jadi tamak ni ada dua. Tamak yang dipuji, iaitulah tamak untuk mendapat keampunan Allah, mendapat rahmat Allah, itu tamak yang dipuji. Tamak yang dikeji, tamak kepada harta, tamak kepada pangkat, tamak kepada apa benda,
hari duduk mesyuarat sana sini, hari-hari konferan, hari-hari duduk keluar kenyataan, kerja dia nya tomok, nak ke jawatan, nak ke harta benda, nak ke pangkat, ini dipanggil tomok yang dikeji. Na'udzubillah. Baik. Yatma, dia tomok nak. Tuhan kata apa? Allah kata, kalla. Kalla ni dalam bahasa Arab dia panggil kalimatuz zajar. Kalimah jerkah. Hei! Bahasa perangai. Gitulah. Waktu anak belajar tafsir dulu, tafsir Jalalain dengan syekh kita sini. Dia terjemah kalla tu diterjemah cis. Allah kata. Kita nak tulis payah. Kalla cis. Oh, kata puan baik kita ni. Tafsir Jalalain mengaji masa dia mengaji pondok. Kalla dia punya kalimah jerkah. Apa ni? Innahu kana li ayatina anida. Allah kata, kalla, tidak sekali-kali akan ditambahi. Tak ada dah, cukup setakat itu. Kerana sesungguhnya ia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat kami, Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasul kami sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kamu menentang, kerah kepala, degil, tak dengar kata, maka Allah kata, aku tak akan tambah lagi. Bukan setakat tak akan tambah, tengok lagi apa jadi Tuhan katanya. Ayat yang ke-17. Sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan menyeksakannya dengan azab yang memuncak beratnya. Masya Allah, tabarakallah. Dan Tuhan bagi. Maknanya, Allah Ta'ala janji dengan dia nak menyusahkan dia di dunia dan juga di akhirat. It'ab. Sa'urhiquhu. Aku akan susahkan dia di dunia. Kita ni kalau harta sikit, tak susah banyak. Tapi kalau sudah banyak harta, susah. Nak jaga kebun, nak jaga kambing, nak jaga stor, nak jaga staf. Banyak kerja. Anak pula ramai, yonyah sana, yonyah sini. Itu dia panggil susah. Aku akan susahkan dia. Itu atas dunia. Kita jangan ingat orang kaya itu senang. Hidup relax je. Tak ada pagi-pagi, petang-petang duduk mengira. Malam duduk garu kepala pula. Utai sana, utai sini. Nampak yang sedap. Orang tak ada kira ni, tak ada kira apa. Sudah menyaku. Sandar batas cakur dia tu. Balik duduk dua rumah. Makan nasi sedap, pergi masjid sedap. Tak ada duduk mikir apa. Kan? Contohlah. Tapi kita nak juga orang kaya ni. Kalau tidak, dakwah kita tak berjalan. Cuma kaya yang beriman. Allah janji nak menyusah dia dunia, dia di akhirat lagi-lagilah kan. Pasal tu dia kata, sa'urhiqu sa'uda. Su'uda tu kemuncak. Manakala kita su'ud ni nak naik bukit tinggi. Penat. Siapa? Seronok ustaz mendaki. Betul lah. Tapi nak boleh naik tu nak stamina berapa lama berlatih. Kan naik pula ada hak tu, ada pakai mati atas. Dia kata apa? Apa sebab apa dia ni? Tengok. Dia ni. Ayat 18. Innahu fakkara wa qaddar. Tanda. Ayat 18 ni kita tadabbur sikit sini. Kerana ia sesungguhnya telah memikir-mikirkan dan mereka-rekakan. Fakkar. Dia ni ahli fikir. Hari-hari dia punya ijtima'. Hari-hari dia punya majlis mesyuarat buat dia tu. Keluar kenyataan akhbar hari-hari. Fakkara maknanya dia telah menggunakan fikiran dia, menggunakan dia punya pemikiran, dia punya kecerdikan, kebijaksanaan dia fikir, tapi fikir dengan cara mana? Fikir tidak betul-betul memikir. Sebab apa tak betul? Wa qaddar. Dalam ayat ini Tuhan kata qaddara bermakna at-tadyiq. Fikiran yang sempit. Kita ni kadang-kadang kuat mikir tapi sempit. Al-Walid ni dia mikir. Kalau dia fikir betul-betul, dia tengok kepada keagungan Allah Azza wa Jalla melalui alam ini, alam yang begini luas, yang terbentang, siapa yang buat? Dakwah Nabi SAW dalam mesyuarat dia tadi, dia tak mampu nak buat tuduhan main-main. Sebab, inna liqawlihi lahalawah, cakapan Muhammad ni manis. Dia punya kata-kata dia cukup menarik. Kenapa dia tak mikir? Takkanlah Muhammad ni, Tapi oleh kerana waqaddar, qaddar dikata dengan makna tadyiq. Ada kata waqaddar
dia mikir tapi dia sombong. Dia bila apa dia sombong, dia duk mikir, dia rasa dia hebat. Bila dia hebat, dia tak akan terima lagi orang. Ini masalah kita. Kan? Kita pun kalau kita berasa lagu tu, orang lain tak kena belaka, maka kita akan jadi pengacau. Allahu Akbar. Mikir, wa qaddar, tapi sempit pemikiran dia. Bila sempit pemikiran, kerja dia mikir untuk apa? Untuk nak buat tuduhan ke Nabi ya. Sihir, gila, kahin, ahli nujum, berapa lagi tadi? Syair. Tu yang kepala otak dia. Maka sempit. Kalau dia mikir betul-betul, dia akan keluar daripada kepompong ni, maka ketika itu, dia akan berfikir dengan baik. Supaya juga kita hari ni. Bila kita set minda dalam minda kita, orang ni tak baik, kita tak akan terima dakwah dia. Hak dia kata Quran, hadis yang dia baca semua tak masuk dalam kepala kita. Sebab kita duk mikir orang ni tak baik. Itu dia panggil tidak tajarrud dalam tafkir. Tidak membebaskan buka pemikiran dengan cara baik. Sebab tu kalau kita nak pergi belajar, kita jangan dengar tuduhan orang. Siapa dia kuliah malam ni? Fulan. Orang kata gapo ke dia? Dia ustaz ni tak betul ni. Kita pergi dalam kepala kita tak betul, dia baca Quran pun tak betul. Dia baca hadis pun tak betul. Sebab dia tak betul. Kita kena pergi, orang kata gapo ke dia? Orang kata dia ni beginilah, orang kata dia ni gini. Kita pergi dengan minda terbuka, kita nak tak dalam raca timbangan, ni hak orang kata, ni hak aku dengar. Ketika itu kita akan fikir, orang kata gini-gini, aku dengar gini. Lain. Waktu itu baru kita boleh berfikir dengan kepikiran tajarrud, pemikiran yang bebas, dan kita boleh buat timbangan dengan raca ilmu yang kita dapat, dengan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, barulah kita beri dengan adil, keputusan yang adil. Kalau tidak, kita pergi minda tertutup, habis. Sebab tu lagi ni kita tengok dalam video-video penceramah-penceramah, kadang-kadang dia lebih menghasut daripada mendidik. Dia hasut orang ni sesak, orang ni begini-gini, maka hak didikannya tak banyak, menyebabkan orang gitu sakit hati. Baiklah. Dia tidak berfikir untuk mencari kebenaran, tapi dia fikir dengan fikiran yang sempit, yang menyebabkan otak dia tak buka. Allah Ta'ala sebut di sini, faqutila kaifa qaddar. Maka binasalah. Maka binasalah dia hendaknya. Bagaimanalah dia berani mereka-reka yang demikian. Bagaimana dia berani dengan pemikiran sempit dia. Duk kerja dia nak buat tuduhan ke Nabi SAW. Macam mana? Fakkar wa qaddar. Dia mikir sempit. Summa qutila kaifa qaddar. Allah Ta'ala ulang lagi sini. Qutila kaifa qaddar. Dalam bahasa penggunaan bahasa Arab ni, kalau kata qutila, orang itu dibunuh dengan makna dia doa kebinasaan kepada orang itu. Da'a alaihi bil halak. Ataupun doa khas kepada isu yang dimainkan itu. Kemudian Tuhan kata lagi. Tengok ayat 21. Summa nazar. Kemudian bukan sekali ia merenung dan memikirkan hal-hal mencaci Al-Quran. Duk fikir nak tuduh gapo ke Nabi, tetapi gagal. Jadi nazara di sini boleh kata tengok dari sudut pemikiran. Saya tengoklah. Nah, kalau tanya, tuan gini-gini ni, nanti saya tengok. Kita bukan tengok dengan mata tu, tengok dengan hati kita, nak tengok betul tak betul. Ada yang mengatakan nazara ay nazar al-ain. Tengok dengan mata dia. Dia begini kaedah. Menarik ni tuan-tuan. Di awal tadi saya sebut, Al-Walid panggil geng-geng Quraisy, dia mesyuarat. Dalam mesyuarat tentulah dia yang chairman, dialah pengurusinya. Sebab dia orang paling tua, yang paling hebat. Yang ada pengaruh, ada anak, ada harta, maka orang lantik dia. Bila dia pengurusi, nazar. Dia tengok celek mata. Awak, contohlah saya kata, tak ada dalam kitab tu, tak sebut nama orang. Dia kata mesyuarat dengan pembesar Quraisy. Kita kata contohnya, pembesar Quraisy ni Abu Jahal. Abu Jahal, apa mu nak kata? Mana dia nazar, duk tengok. Abu Jahal, Abu Lahab, segala puak Abu. Mana nazar, makna dia pergi kelih kepada puak-puak ni.
Summa nazar al-ain. Dia hanya duk tengok celek butir mata dia kepada orang supaya menarik perhatian. Orang tengok, oh, pengurusi kita tengok kita tu. Kita apabila kita dalam mesyuarat kan, bila pengurusi tengoklah kita, tuan, apa pandangan? Kita pun naik. Semangat. Saya baru nak mikir ni tuan-tuan. Saat ni duk ngoyak, duk main handphone, duk main WhatsApp dah. Bila tengok kita, itu dia panggil summa nazar. Bila dia tengok, apa jadi? Summa abasa wa basar. Setelah itu ia memasamkan mukanya serta ia bertambah masam berkerut. Pasal apa duk masam muka pula ni? Tak arak sahu wa qattaba jabinahu. Maknanya kita gini. Bila kita mesyuarat, tak boleh nak mutus ni. Tengok orang tu, tengok orang ni, tengok orang ni. Tak boleh nak mutus, akhir sekali cetung masam. Sebab apa? Buntu. Stres. Nak putus tak boleh. Buntu. Abasa wa basar, maknanya tutup tunduk kepala, tak boleh nak memikir, kan? Tak boleh nak putus, garu kepala, tepuk meja, itu summa abasa wa basar. Allahu Akbar. Detail ayat ini, cerita mesyuarat Quraisy nak hentam Nabi SAW. Kemudian ayat 23, summa adbara wastakbar. Kemudian ia berpaling dari kebenaran, lalu berlaku sombong angkuh. Ini maknanya sudah mesyuarat tadi putus-putus, kita tuduh dia sihir, adbara, dia pun keluar daripada majlis, sudah adalah, dan wastakbar, dengan penuh sombong, dengan penuh kita mampu mengganyang Muhammad SAW. Kita akan jatuhkan dia. Macam-macam lah istilah yang digunakan. Nah, sebab dia rasa dia kuat, dia rasa dia hebat. Ada ulama kata qad yakunu ma'nawiyan. Ada kata dari sudut maknanya adbara wastakbara, maknanya bukan paling muka, paling otak. So adbara makna dia berpaling, buat keputusannya nak lawan juga Nabi SAW. Dengan masa cetung sebab duk mikir orang terima ke tidak dakwah. Orang terima ke tidak. Maka pada musim haji tahun tu jadilah perkara yang terjadi. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Dengan penuh sombong serta ia berkata, Al-Quran ini, Muhammad ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari dari ahli-ahli sihir. In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain hanyalah kata-kata rekaan manusia saja. Sesalah mesyuarat, Al-Walid ibn al-Mughirah, Abu Abdi Syam, sesama mesyuarat, maka keputusan dianya lari. Apa jadi pada jemaah sekalian pada tahun itu? Pada musim haji tahun itu, dia latih dia punya budak-budak ni, cybertropa ke apa orang panggil apa dia ni, istilah baru hari ni. Puak-puak hok ni, kaki-kaki fitnah ni. Ni blogger-blogger dia ni, penceramah-penceramah dia, jelajah, duduk tunggu di pintu masuk orang nak mari Mekah. Tunggu sini, tunggu sini, tunggu sini. Setiap kali orang lalu, para jemaah haji, selamat datang. Ingat, di Mekah ada seorang pemuda nama Muhammad, itu ahli sihir, jangan dekati dia. Orang apa mari? Kuat. Manusia ni kalau kuat sangat, orang kempen, buruk, orang akan cari. Siapa dia kat Muhammad ni? Jadi siapa Mekah ni orang tanya, siapa dia Muhammad? Yang iklan 100 pindah ni, duk burukkan dia ni. Orang kata, mana dia? Tu, hak dia solat kat Kaabah tu. Jadi orang haji ni, secara senyap-senyap pergi dengan Nabi kita. Nabi baca Quran. Hadza laisa bisahir. Ni bukan cakap sahir ni. Wala biqauli kahin. Bukan juga cara orang main ahli nujum. Wala biqauli syair. Bukan ahli syair. Menyebabkan orang dekat Nabi. Senyap-senyap, Nabi balik, mereka tunggu belakang. Attack. Sebenarnya Muhammad, kami ni dengar pelik-pelik tentang Tuhan ni. Apa sebenarnya? Nabi kita cakap baca Quran, orang-orang kafir ni, buka minda dia, ada yang terus masuk Islam, ada yang dibubuh dalam kepala dulu, takutnya attack di Quraisy, jumpa lepas ni pula. Itulah para jemaah sekalian, gambaran-gambaran Allah Ta'ala gambarkan bahawa kumpulan-kumpulan jahat ni ada seluruh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kepada hari kiamat.
maka kita berhati-hatilah dengan perancangan-perancangan kelicikan puak-puak ni. Yang pentingnya orang jahat ni lagu itulah perangai dia. Tak kira tua, tak kira muda, tak kira laki-laki, tak kira perempuan, jantan ke betina, hak jahat tu jahatlah dia, na'udzubillah. Habislah kita, tuduhannya sudah sasar. Dia kata manusia ni, cakapan-cakapan ni, maka Allah Ta'ala pun jawab. Ayat 26, Sa'uslihi saqar. Disebabkan kekufurannya itu, aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakar. Habislah cerita. Jadi kata di para ulama, ayat cerita Al-Walid tadi daripada ayat 11, sampai Allah Ta'ala buat keputusan, aku akan campur dia ke dalam neraka sakar. Jadi apakah neraka sakar? Bagaimana keadaannya? Dan apa yang telah diperbincangkan dalam surah ini, insya-Allah kita akan sambung dalam CD yang akan datang. Tuan-tuan, menarik tadabbur Al-Quran ini sangat manis, sebab Allah Ta'ala yang turunkan ayat, walaupun ayat ni cerita tentang Quraisy, tapi pengajarannya kepada kita sangat dekat. Al-Walid ibn al-Mughirah, watak dia, orang tua, yang sudah berumur, tapi mempunyai kedudukan yang hebat. Anak ramai, kaya-kaya belaka. Anak duduk sekali pula tu, bukan duduk jauh-jauh. Kan? Kemudian pengaruh dia pula nak mencari strategi, nak menentang dakwah Nabi SAW. Akhir sekali Allah Ta'ala gagalkan perancangan mereka, dan sa'uslihi sakar, dia akan dicampur dalam neraka sakar. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang. Surah Al-Muddathir bermula ayat yang ke-27, ataupun kita balik kepada ayat yang ke-26 insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.